Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berikan saya yang diberi nama Dayaniti. 9 minit beraksi nescaya saya dapat tawan sesi Dewan pada hari ini. Terlebih dahulu, sekalam apresiasi buat barisan intelektual kehakiman yang bermisi, para cendekiawan yang disanjungi, seterusnya sidang pendengar yang dikasihi tetap di hati. Hadirin sekalian, Ika dan saat ini saya bukannya berpidato fasih hebat melontar idea dan pandangan. Saya cumalah insan biasa yang terpanggil ke atas pentas ini untuk merungkai serta memperincikan komponen-komponen mauduk diskusi kita pada hari ini. Belia cemerlang, negara terbilang. Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan ku cabut semula dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan ku goncangkan dunia. Itulah baik kata semangat yang pernah diungkapkan oleh Pak Soeharto, Presiden Indonesia, suatu masa lalu yang menggambarkan pesona pemuda atau belia dalam berubah dunia. Hadirin sekalian, secara literal dan kontekstual, saya mentaklifkan belia cemerlang mendukung makna belia yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga mempunyai pegangan untuk sesia diri dan integriti yang tinggi. Manakala negara terbilang secara konsep membawa maksud negara yang kita cintai ini adalah sebuah negara yang terkemuka, terkenal dan dikenali oleh negara-negara di dunia. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan belia yang cemerlang dapat mengangkat negara untuk ke puncak terbilang? Untuk mengupas segala persoalan, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Warga Dewan yang saya muliakan, indikator pertama saya memberikan ialah belia berilmu, bersunang kemahiran, negara diangkat ke puncak terbilang. Ilmu dan pengetahuan adalah syarat membawakil untuk membina negara terbilang. Tanpa ilmu dan pengetahuan, kehidupan belia ibarat pohon sakura di tengah padang pasir. Kontang layu tiada bermaya. Hadirin, siapa sangka, siapa menduga bahawa belia negara telah menyemara budaya ilmu di pesada dunia. Pernah anda mendengar nama belia manis negara Profesor Madya Dr. Nur Atika bin Ainul Anwar, penemu lohong hitam di galaksi NGC 1448. Namanya mula dikenali pada tahun 2017 kerana satu penemuan yang begitu menakjubkan ketika penyelidikan Dr. Falsafanya dalam bidang astrofisik di Pusat Ekstragalaktik Jabatan Fizik Universiti Durham, United Kingdom, sehingga dapat liputan media di seluruh dunia. Inilah contoh kita belia cemerlang yang mengangkat negara ke pesada terbilang dengan ilmu di darat. Bak kata penjuga lama, benda yang baik jatuh ke laut menjadi pula. Tuntasnya, belia berilmu mencipta peluang meneroka kegemilangan membentuk negara terbilang. Hadirin yang dimuliakan, indikator kedua ini dilakar memanjangkan diskusi. Belia bersasia unggul citra negara terbilang. Sistem pendidikan negara bercita-cita melahirkan bukan sahaja insan berilmu pengetahuan, malahan mestilah berhias-hias sasia unggul berakhlak luhur. Bak kata bijak pandai, adab mendahului ilmu. Hadirin mulia, sasia unggul merupakan aset negara. Malahan Rasulullah diutus antara lain bertujuan menyempurnakan akhlak mulia manusia. Lantaran itu, golongan belia perlu lagi dididik, dibimbing dan diasuh dari awal dengan pendidikan akhlak yang tersusun rapi untuk melahirkan generasi rabbani. Marilah kita ambil contoh, adakah hadirin mengenali Al-Yarham Ahmad Amar bin Ahmad Azam, seorang tokoh muda yang menabuh bakti dalam pelbagai program khidmat masyarakat di pelbagai negara. Budinya mengharum megat di serata pelosok dunia. Malahan kematian pasti dicemburui oleh ribuan insan kerana sasia unggulnya. Maka kerajaan Turki telah memberikan penghormatan kepada jasadnya untuk disolatkan di Masjid Uyuk Sultan dan dikebumikan di perkuburan Uyuk yang menempatkan jasad lebih 60 sahabat Rasulullah. Tidak cukup dengan itu, kerana saksiannya yang unggul dan jasa beliau terhadap Islam moderat di Malaysia dan Turki, beliau
menganugerahkan dua anugerah sempena Malido Rasul 1435. Sultan Abdul Halim Muazzam Shah menganugerahkan beliau anugerah Malido Rasul Kebangsaan, sementara Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj menganugerahkan beliau anugerah khas Saidina Ali. Telah terang lagi bersuluh, beliau cemerlang seperti aman-aman, pasti mengangkat citra negara ke pesada terbilang. Hadirin yang dimuliakan, indikator ketiga resepi belia cemerlang negara terbilang pastinya tidak lengkap jika tidak direncahi dengan belia berjati diri kental berintegriti tinggi. Jati diri dan integriti adalah dua perisai hidup diri yang menunjukkan ciri-ciri peribadi yang unggul seperti amanah dan jujur. Dua sifat ini akan melonjakkan negara terbilang ke seantero dunia. Tidakkah kita inginkan agar negara Malaysia yang tercintai ini dikenali sebagai kerana warga belia berjati diri dan berintegriti? Pastilah itu menjadi idaman setiap warga yang cintakan negara ini. Sebagai belia pewaris negara, marilah kita bangkit membersih citra negara dengan menghiasi peribadi belia dengan jati diri dan integriti tinggi. Belia mestilah membenci rasuah, penyelewengan agar kita dapat menjulang negara kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara berintegriti tinggi seperti Denmark, New Zealand dan Finland, dan indeks persepsi rasuah yang mencatatkan skor 88 daripada 100. Pastinya dengan iltizam dan tekad yang tinggi, kita sebagai belia pasti dapat menjulang negara kembali terbilang. Hadirin sekalian, kesimpulannya, belia cemerlang pastilah dapat melonjakkan nama negara ke pesada dunia. Saya menyeru kepada semua belia, marilah kita berganding tangan menggalas amanah sebagai pewaris negara melakar kejayaan gemilang. Jelas sekali bahawa belia negara generasi kini akan menentukan hala cara pembangunan dan corak kepimpinan negara pada masa akan datang. Di samping ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, golongan belia harus juga mempunyai sikap nilai yang positif seperti berintegriti dan berjati tinggi demi membina sebuah negara yang terbilang. Sekian, terima kasih.